Tengok ayat 103, 105 suratul Anbiya. Maaf saya lompat-lompat sikit. Saya ambil poin-poin yang paling penting. Yang lain penting tapi ada yang paling penting. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Mereka-mereka yang dalam takdir Allah Subhanahu wa taala itu kebaikan, mereka dijauhkan daripada kesengsaraan hari itu. La yasma'una hasisaha. Mereka tak akan dengar pun suara-suara kecil, cetusan-cetusan neraka ke apa, dia tak akan dengar. Dia tak akan dengar. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Dan mereka ni akan kekal di dalam syurga di mana apa yang nafsu mereka inginkan mereka akan dapat. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Tak akan buatkan mereka sedih yang begitu dahsyat sekali. Faza'ul akbar itu, the great terror. Hari yang begitu dahsyat itu tidak akan buat mereka takut ataupun sedih. That means akan ada orang yang dalam keadaan orang lain tengah kacau bilau, tengah takut, tengah bimbang, dia relax ya. Inilah illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang tenang. Nak dapat hati tenang tu kena mulalah dalam dunia ni. Jangan tunggu dalam kubur baru nak buat hati tenang. Tak, dia start. It's the state of how you live your life. So akan ada orang yang mana orang lain tengah full terror, dia relax, dia salim. Siapakah mereka itu? So Syekh pun membawa hadis sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 orang yang Allah Subhanahu wa taala akan lindung di mana di bawah pelindungan dia, di mana hari itu tidak ada pelindungan kecuali pelindungan Allah. I know what you want to say. So Allah ada bayang kan? Ambil literally kat sini, Allah ada bayang, ada badan lah kan? So ada bayang, ada jisim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapakah 7 golongan itu? Ni kita ingat sama-sama dan kita cubalah jadi 7 orang itu. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Imamun adil. Ni semua susah-susah ni. Ni kategori-kategori elit ni. Imamun adil, pemimpin yang adil. Senang ke nak jadi pemimpin yang adil? Susah. Khususnya kalau awak boleh buat apa saja sebenarnya. Kan? Kita bila lemah nak menzalimi, susahlah. Dah lemah nak zalimi susah. Bila berkuasa, marah, nak lepaskan marah tu senang. You can use the apparatus of the state. Kan? So Imam Adil ni, dia elit. Sebab dia boleh buat tapi dia tak buat. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah ta'ala. Dan anak muda yang membesar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah tak? Susah. Sebab tu kawan-kawan awak yang daripada muda sampai ke tua istiqamah tu, respect them. Rata-rata orang dia akan lose a little bit bila dia muda. Lepas tu bila dah 30-40-an baru mencari Tuhan kan. Itu normal story. Betul? Tapi abnormal story sejak 10 tahun. Oh ini kuat solat start, baik budak dia, cakap lembut, jujur, kuat pergi masjid, kuat baca Quran, istiqamah terus. Orang macam ni dia akan dapat special position dekat akhirat. Orang tengah terror dia relax. Sebab dia dah melalui kesusahan dekat dunia. Bagi anak muda with raging hormones kan, yang belum rasa dunia tapi sudah nak mendekatkan diri kepada Allah, itu luar biasa. Orang biasa nak rasa dunia dulu, betul? Lepas tu baru taubat kan. Rata-rata orang macam tu lah. Semua orang nak rasa dulu. Lepas tu insya-Allah taubatlah ustaz. Tapi ada orang yang saya tak perlu rasa pun. Saya nak Allah je. Orang macam ni muda-muda dah jadi wali kita kata kan. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan lelaki manusia, rajul ni kat sini bukan merujuk berlaki ya. Ni kalau nak ambil literal lelaki je dapat kan. Rajulun kat sini merujuk kepada wanita juga kan. Siapa yang hatinya itu terikat dengan masjid, kan? Suka kepada masjid kan.
Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang lelaki yang sayang satu sama lain kerana Allah, mereka bertemu kerana Allah dan mereka berpisah kerana Allah. Apa maksud bertemu dan berpisah kerana Allah? Mereka buat kerjasama untuk Allah dan mereka terpaksa berpisah kerana kerja juga kerana Allah. Kenapa ini susah nak buat? Sebab ramai orang berkawan ada agenda. Ada yang mereka nak. Kadang mereka pun tak perasan. Kadang kita pun tak perasan kita berkawan dengan orang tertentu ada agenda tertentu. Ini kita kena jaga hati kita. Kita nak berkawan kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan bukan benda yang senang. Human beings are full with agendas. Okay? Sometimes hidden agendas. Kita minta Allah ikhlaskan kita insya-Allah. Wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Dan seorang lelaki yang dijemput oleh seorang wanita yang ada harta, ada pangkat dan cantik. Tapi dia kata, aku takut Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan senang ya. Mungkin wanita tu cantik sahaja. Itu pun ramai lelaki dah longgar lutut dah. Tapi ni bukan sekadar cantik, berpangkat, bernama, mungkin Datin Sri kan. Yang cantik, yang nakkan awak nak berzina kan. Berapa kali tak kena telan liuk kan. Sampai nak kata inni akhafullah. I fear Allah. Ni yang dibuat oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf buat benda ni. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang manusia yang bersedekah dan dia cuba sedaya upaya sembunyikan sedekah dia sehingga tangan kanan dia tak tahu apa yang sehingga tangan kiri dia tak tahu apa yang tangan kanan dia sedekah. Ambil literal. Sorry I will rub this. I will put this garam in the wound. Ambil literal. Sampai tangan kanan tak tahu. So sembunyi jangan tunjuk tangan. Seriously, ambil literally kan, hakikatan. Ini maksud dia apa? Mubalaghah. Exaggeration yang positif. Dia cuba untuk sembunyikan amal baik dia, sedekah dia. Sehingga seolah-olah kalau tangan dia ni boleh tahu, tangan dia pun tak tahu apa yang dia buat. Padahal dia sedekah dengan tangan. Tangan kanan sedekah, tangan kiri pun tak tahu. What a beautiful statement that is. Betul tak? Cantik. Kalau kamu literalkan jadi buruk, jadi tak cantik agama ni. Cantik statement tu. Sebab tu Islam ni untuk agama orang-orang yang tinggi, insya-Allah. High culture people. Kan? Yang 2-3 kucing berlari pun tak faham makna tak boleh. Kan? Oh, 2-3 kucing merepek kan. Kau yang tak faham kan. Cantik tu. Sedekah tangan kanan, tangan kirinya pun tidak tahu apa yang sedekah. Subhanallah. That means orang macam ni lepas dia meninggal baru kita tahu hebatnya dia. Dia try to hide. Ada tak orang macam tu? Ada. Waktu hidup orang ingat biasa je. Tapi lepas dia meninggal, orang satu-satu datang. Tahu tak dia banyak tolong orang dia ni. Kita, mungkin keluarga kita sendiri. Kan? Saya boleh diceritakan oleh salah seorang sahabat saya. Itu berlaku kepada abang dia sendiri. Dia kata waktu hidup abang saya ingat dia orang biasa je. Tapi bila dia meninggal, Ustaz, penuh orang datang. Non-Muslim pun datang. Saya pun tanya kenapa? Ni orang baik, dia banyak tolong saya. Itu dia, subhanallah. Ada orang macam tu. Ada orang, waktu hidup, orang nampak hebat. Tapi waktu dia meninggal, Allah tunjukkan hakikat dia. Na'udzubillahi min zalik. Last kali, subhanallah. Saya bila baca ni, saya rasa aku tak ada harapan. Tapi bila kita baca statement yang last tu, kita rasa selamat. InsyaAllah. Ni semua orang boleh buat. Warajulun zakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang manusia yang ingat Allah bersendirian, air mata dia bergenang.
InsyaAllah kita semua pernah alami benda ni. Siapa yang belum alami, cari. It's one of the sweetest moment that you can have. Sebab orang yang ada benda tu, itu bukti ikhlas. Takkan you nak fool yourself alone crying and then you are fooling yourself, kan? I love Allah but you don't love Allah. And then air mata you jatuh bila you ingat Allah seorang-seorang. Bukan depan orang. Depan orang semua tak boleh pakai, kan? Ada orang berlakon dan sebagainya. Tapi bila sendirian, kita dapat rasa benda tu, insya-Allah kita harap berkekalan benda ni dan kita dapat buat lagi. Bila bacalah statement tu rasa macam, insya-Allah, yalah ni boleh try buat, kan? Yang lain-lain tu macam banyak benda dah terlepas. Betul tak? Macam banyak benda dah terlepas. Yang wanita offer tu, insya-Allah lah. Tak ada pengalaman lah, kan? Apa dia? Mana Datin Sri? Tak ada Datin Sri pun ramai juga berzina, Ustaz. Dia tulis siap dengan caps lock. Sahabat kita ni, saya minta fahamkan dulu hadis ni, kan? Jangan giat sangat nak komen. Ada sebab Nabi sebut pasal ni, kan? Wanita yang kaya dan wanita yang cantik. Sebab susah nak tolak. Kalau yang biasa-biasa tu offer, kan? Lagi senang nak tolak daripada yang bukan biasa-biasa offer. Kan? Hollywood artis datang, menggiurkan awak dengan kayanya dia, dan tak ada orang tahu, between you and me, berapa ramai yang berjaya.